Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita akan sambung lagi Sains Komputer tingkatan 5. Masih lagi bab 1. Okay, subtopik kita pada hari ini adalah 1.3 Get Logic ya. Get Logic. Ini adalah antara tajuk-tajuk yang kita akan cover untuk hari ini. Ada 4 semua ya. Okey, terlebih dahulu kita tengok 1.3 pengenalan. Okey, kita mulakan dengan 1.3 pengenalan. Get Logic. Get Logic ialah litar-litar elektronik yang menjalankan operasi logik bagi satu atau lebih input logik tetapi menghasilkan hanya satu keluaran logik. Okay, ini adalah definisi bagi Get Logic ya. Litar-litar elektronik menjalankan fungsi operasi logik bagi satu atau lebih input logik tetapi hanya menghasilkan satu keluaran logik. Okay, Get Logic mempunyai dua jenis, input dan satu jenis output. Okay, Get Logic mempunyai dua jenis input dan satu jenis output. Okay. Get Logic menerima input dan menghasilkan output dalam bentuk perduaan. Okay, yang ni kena ingat, Get Logic terima input dan hasilkan output dalam bentuk perduaan iaitu 0 dan 1. Get Logic dia terima input dan hasilkan output ni dalam bentuk perduaan iaitu 0 dan 1. Dalam sistem elektronik digital, 0 mewakili tiada arus ataupun arus rendah. Okay. Tiada arus atau arus rendah diwakili oleh 0. Arus tinggi diwakili oleh 1. Okay. Ini 0 dan 1 adalah bentuk perduaan, binary digit. .3.1 pengenalan kepada litar bersepadu. Okay, litar bersepadu kita sebut juga sebagai integrated circuit. Okay, kita tengok dulu apakah definisi litar bersepadu. Litar bersepadu ialah litar elektronik yang menggabungkan komponen elektronik seperti transistor, perintang, diod dan kapasitor yang perlu untuk melaksanakan pelbagai fungsi get logic. Okey, kena ingat litar bersepadu ialah litar elektronik menggabungkan komponen elektronik untuk melaksanakan pelbagai fungsi get logic. Get logic ini dikecilkan beribu-ribu kali ganda, dan ditempatkan pada kepingan silikon dan dinamakan chip atau chip mikro ataupun serpihan ya. Lembaran emas digunakan untuk menyambungkan serpihan pada pin litar bersepadu. Ini fungsi lembaran emas. Okay, seterusnya kita ada perumah plastik atau logam. Fungsinya untuk melindungi serpihan. Okay, serpihan tu ataupun chip agar tidak rosak. Semakin banyak pin pada litar bersepadu, semakin banyak fungsinya. Okay, tengok seterusnya. Okey, binaan litar bersepadu ini adalah rajah bagi litar bersepadu. Kita ada perumah, chip, lembaran emas dan pin. Okey, perumah ni diperbuat daripada plastik atau apa tadi? Logam kan? Perumah diperbuat daripada plastik atau logam. Apa fungsinya? Fungsinya untuk melindungi
chip supaya tidak rosak. Okey, itu fungsi perumah. Okey, kemudian kita ada lembaran emas. Lembaran emas fungsi dia untuk apa? Untuk menyambungkan chip kepada pin. Ada banyak pin kan? Dia menyambungkan chip pada pin. Okey, itu fungsi lembaran emas. Kemudian evolusi litar bersepadu, IC. IC adalah integrated circuit. Okey, bagaimana integrated circuit berkembang ya daripada zaman dahulu. Okey, kita tengok daripada yang pertama pada tahun 1961. Okay, penyepaduan skala kecil ataupun small scale integrated circuit. Okay, di mana jumlah gate logic per chip adalah kurang daripada 12. Okay. Kegunaannya gate logic dan atau tak dan tak atau. Okay, kegunaan dia pun adalah terhad pada masa tersebut ya. Kemudian pada tahun 1967 okay, diciptakan MSI, Middle Scale Integrated Circuit. Okay. Jumlah gate logic per chip adalah sebanyak 12 hingga 99. Okay, digunakan dalam flip-flops adder, counter multiplexer dan demultiplexer. Pada tahun 1972, large scale integrated circuit, penyepaduan skala besar di mana jumlah gate logic per chip adalah 100 sehingga 9999. Digunakan dalam ingatan komputer pemproses mikro 8 bit. Okey, kemudian pada tahun 1981 very large scale integrated circuit, penyepaduan skala sangat besar. Okay, di mana jumlah gate logic per chip adalah sebanyak 10,000 sehingga 99,999. Digunakan dalam pemproses mikro 16 bit dan 32 bit. Ya. Kemudian pada tahun 1991 ultra large scale integrated circuit, penyepaduan skala ultra besar di mana jumlah gate logic per chip adalah sebanyak 100,000 sehingga 999,999. Digunakan dalam pemproses mikro untuk pemprosesan grafik. Okey. Dan yang paling terkini pada tahun 2000 sehingga masa sekarang, GSI, penyepaduan skala giga yang menggunakan jumlah gate logic per chip sebanyak lebih daripada 1 juta dan digunakan dalam pemproses Pentium berapa ni? Pentium 4, okay, Pentium 4 yang digunakan dalam kebanyakan komputer sekarang lah. Sekarang kita dah maju kan, ada Pentium 7, Pentium 9. Okay. Okay, kemudian jenis-jenis komponen dalam litar bersepadu. Okay, ini adalah komponen-komponen yang dimasukkan ke dalam integrated circuit. Okay, yang dikecilkan. Okay, dikecilkan dan dimasukkan ke dalam litar bersepadu. Okay, salah satunya transistor, kemudian perintang, diode dan kapasitor. Okay, kita tengok kat sini. Tahukah anda Institute of Electrical and Electronic Engineers, IEEE / American National Standards Institute, ANSI, merupakan badan piawai yang mencipta simbol gate. Okay, mencipta simbol gate yang digunakan dalam litar logik berdigit. Okay. Apakah badan piawai yang mencipta gate logik, mencipta simbol gate logik? IEEE dan juga ANSI. Okay, yang ni kena ingat. Okay, seterusnya. (1.3.2) simbol gate logic. Yang ni yang penting.
simbol get logic. Get logic ialah elemen asas untuk membentuk litar elektronik bagi sistem digital. Get logic adalah elemen asas yang membentuk litar elektronik bagi sistem digital. Kebanyakan peralatan digital pada hari ini menggunakan get logic. IEEE/ANSI ialah badan piawai yang mencipta simbol get logic. Simbol get logic dikelaskan kepada dua kumpulan. Okay, simbol get logic ada dua kumpulan. Yang pertama adalah get logic asas dan yang kedua get logic gabungan. Gabungan ni adalah get logic yang terhasil daripada gabungan beberapa get logic asas. Get logic asas ni dia gabung banyak-banyak dan menjadi get logic gabungan. Okay. Okay, seterusnya get logic asas. Get logic asas kita ada 3 ya. Get logic tak, dan serta atau. Okay, get logic asas ada 3. Tak, dan atau. Okay. Ini adalah simbol-simbol dia. Simbol-simbol bagi get logic asas. Ini adalah get logic dan. Okay, macam mana nak ingat? Dia macam simbol D. Get logic dan macam simbol D kan? Okay, kat sini dia ada 2. 2 ni kita panggil sebagai input. Input kita ada 2. 1, 2. Input. Yang ni adalah keluaran ataupun output. Okay. Ini adalah get dan, get logic asas dan. Yang kedua adalah get logic atau. Okay. Atau simbol dia macam ni. Okay, dia ada melengkung macam ni. Ini adalah simbol get logic atau. Ada 2 input dan 1 output, 1 keluaran juga. Dan yang terakhir bagi get logic asas kita ada get logic tak. Okay, get logic tak. Okay, simbol dia macam ni. Ada 1 input, get logic tak hanya ada 1 input. Okay, dan ada keluaran. Ini output dia. Okay. Cara nak lukis get logic tak, simbol dia mesti ada segitiga macam ni. Lepas segitiga mesti ada bulat dekat ujung ni. Mesti ada bulat. Kalau tak ada bulat salah ya. Okay. Kalau dalam bahasa Inggeris, get logic dan disebut sebagai get and. Okay, get and, ini get or, ini get not. Okay, ketiga-tiga ni merupakan get logic asas. Ingat ya, get logic asas ada 3. Seterusnya, get logic gabungan terhasil daripada gabungan beberapa get logic asas. Ya, get logic gabungan terhasil daripada gabungan beberapa get logic asas. Dekat sini kita ada 4 get logic gabungan. Yang pertama adalah get tak dan. Yang kedua get tak atau. Yang ketiga get eksklusif atau. Dan yang keempat get eksklusif tak atau. Eksklusif tak atau. Okey, kita balik daripada eksklusif atau. Okay, sekarang kita tengok simbol ya, simbol setiap satu. Ini adalah get tak dan. Kenapa tak dan? Ini adalah get apa ni yang mula ni? Yang depan ni adalah get dan. Ini adalah get tak. Bila kita gabungkan menjadi get tak dan. Okay. Get tak dan merupakan gabungan bagi get logic asas dan juga get tak. Okay, maksudnya 2 get logic asas tak dan ni dia bergabung membentuk 1 get gabungan yang dipanggil tak dan. Okey, begitu juga get logic gabungan seterusnya tak atau. Okey. Bila kita lukis dia akan ada get atau dulu, lepas tu barulah cantum dengan get tak.
Okey, ini adalah get tak atau. Yang ni, ini adalah X. X ni adalah eksklusif. Eksklusif. Eksklusif atau. Okey, bila simbol macam ni, eksklusif. Eksklusif, ini atau. Eksklusif atau. Okey. Dan yang terakhir untuk get logik gabungan, kita ada eksklusif. Okey, yang ni adalah eksklusif tak. Tak, ini adalah tak. Ini atau. Eksklusif atau tak. Tapi kita sebut sebagai eksklusif tak atau. Okey. So, 4 ni adalah get logik gabungan. Okey, kemudian. Nama dan simbol get logik gabungan. Okey, yang pertama adalah get tak dan. Okey, get tak dan. Tak dan maksudnya dia terbina daripada dua get logik asas, iaitu get tak dan juga get dan. Okey, dua get logik asas. Iaitu mula-mula kita ada get dan, lepas tu get tak. Okey. Okey, kita boleh satukan simbol ni, kita boleh satukan menjadi macam ni. Okey, ini input dia, dua input untuk get logik asas dan, lepas tu kita buat tak. Okey, jadi get logik ni kita panggil sebagai tak dan. Okey, seterusnya get tak atau. Okay, macam tadi juga, ini get atau, ini get tak. Bila kita cantumkan, kita lukis atau dulu kan. Okey, lukis get atau dulu, lepas tu baru buat tak. Okey, macam tu. Okey. Okey, get logik gabungan yang seterusnya, eksklusif atau, disebut sebagai eksklusif atau. Eksklusif atau ni terbina daripada 3 get logik asas, iaitu get dan, tak dan atau. Ini get tak ni kan, ini tak. Okey, dua ni adalah tak, ini get dan ini atau. Okey. Ini get-get asas yang bergabung untuk membentuk get logik gabungan, iaitu eksklusif atau. Kita boleh lukis macam ni. Okay. Bila eksklusif dia ada garis macam ni kat depan. Lepas tu ini adalah atau. Okay. Ini adalah eksklusif. Begitu juga dengan eksklusif tak atau. Okay. Sama saja dengan get eksklusif atau, cuma yang beza dia dekat depan ni dia ada tak. Okay. Sama juga. Yang ni dia ada eksklusif atau, yang ni tak. Okay. Eksklusif tak atau. Okay. Lukis simbol get logik yang berikut. Tak dan. Okay, macam mana nak lukis tu? Get tak dan. Okay, tak dan. Mula-mula kita lukis dan dulu. Lepas tu baru kita lukis yang tak dia. Okay, macam ni. Lukis get dan tak. Tak. Okay, macam tu. Okay. Tak dan. Kemudian get atau. Atau ni adalah get logik asas. Okay, kalau kita tengok dua ni adalah get logik asas. Atau nak lukis macam mana? Atau macam ni juga, macam ni dua input. Lepas tu dia melengkung macam tu. Okay, macam tu. Macam ni. Ini get atau. Tak ada satu input saja. Okay, satu input segitiga macam tu.
Tu simbol bulat kat belakang macam ni ya. Tak atau adalah get logik gabungan. Okey, kita lukis atau dulu, lepas tu baru lukis tak. Okey, lukis atau dulu yang pertama. Atau macam ni. Okey, lepas tu tak. Tak atau, ya. Okey, next. .3.3 membina jadual kebenaran dan ungkapan boolean. Jadual kebenaran dan ungkapan boolean. Jadual kebenaran. Jadual kebenaran digunakan untuk menyemak output atau hasil get logik atau litar logik. Okay, apa fungsi jadual kebenaran? Untuk menyemak output. Okay. Atau hasil get logik atau litar logik. Menyemak output. Setiap masukan input dan keluaran yang terhasil daripada get logik akan dijadualkan dalam jadual kebenaran. Okay, setiap masukan input dan keluaran dijadualkan dalam jadual kebenaran. Maksudnya input pun kita tulis dalam jadual kebenaran, keluaran pun, output pun kita masukkan dalam jadual kebenaran. Okey, nanti kita tengok macam mana nak buat. Bilangan input akan menentukan kebarangkalian bagi gabungan input yang melalui get. Bilangan input menentukan kebarangkalian bagi gabungan input yang melalui get. Seterusnya. Contoh satu. Contoh satu menunjukkan Contoh satu menunjukkan jadual kebenaran bagi satu pemboleh ubah input. Satu pemboleh ubah input iaitu A dengan nilai dua kebarangkalian nilai perduaan 0 dan 1. Menentukan jumlah kebarangkalian nilai input. Bilangan pemboleh ubah input. Katakan bilangan pemboleh ubah input adalah 1, jumlah kebarangkalian input adalah 2. Contoh macam ni ya. Bilangan pemboleh ubah input. Katakan kalau satu input selalunya get tak lah. Tak. Get tak, kita ada satu saja input. Contoh input adalah A. A. Bila kita lukis jadual kebenaran, dia akan jadi macam ni. A. Satu input saja kan. A. F dia, output dia akan jadi not A. Tak A. Kalau A tu kosong, tak A adalah 1. Kalau A tu 1, tak 1 adalah kosong. Ini maksud dia. Bila ada satu pemboleh ubah input dia satu saja. Jadi kebarangkalian yang wujud, kebarangkalian untuk input adalah 2. Ini 2 kebarangkalian input. Ada 2 macam tu. Kita tengok seterusnya. Kalau nilai pemboleh ubah input adalah 2, contoh macam ni. Kita ada get done macam tu. 2 input. Contohnya A dan B. Bila A dan B sebagai input, dia akan jadi A, B.
Jadi kebarangkalian input dia akan jadi A0, B0, A0, B1, A1, B0, A1, B1. Okay, jadi berapa kebarangkalian dia? Ada 4. Okay, kebarangkalian input ada 4. Okay, 4 ni. Begitu juga kalau input adalah 3. Kalau input 3 ya, kita tengok contoh input 3 pula. Input 3 contohnya macam ni. Okay, dan so kita ada tak. Okay, yang ni kita katakan sebagai A, yang ni B, yang ni C. Okay, ada 3 input kan? Ada 3 input. Dari segi jadual kebenaran kita buat macam ni. A, B, C. Bila A kosong, B kosong, C kosong. 0, 0, 1. 0, 1, 0. 0, 1, 1. 1, 0, 0. 1, 1. 1, 1. 1, 1, 0. 1, 1, 1. Okey. Bila ada 3 input, ini adalah input kan? Ini input. Okey, 3 pun boleh ubah input. Berapakah kebarangkalian input yang terhasil? Kebarangkalian input kita boleh tengok kat sini. Boleh bilang kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Tengok kalau kebarangkalian input dia adalah 8. Sebab apa? Sebab input dia adalah 3. Okay. Begitu juga kalau bilangan pemboleh ubah input adalah 4. Jadi kebarangkalian input kita adalah 16. Macam mana nak dapat ni? Nak dapat ni sebenarnya kita gunakan formula macam ni. 2 kuasa N. Okay, di mana N ialah bilangan pemboleh ubah input. Okay, ini formula dia. 2 kuasa N. Okay. Okay, tengok yang seterusnya. Contoh 1 menunjukkan jadual kebenaran bagi satu pemboleh ubah input. Okay, satu pemboleh ubah input maksudnya N sama dengan 1. Jadi kebarangkalian input dia adalah 2 kuasa N, iaitu 2 kuasa 1 iaitu 2. Betul tak 2? Betul. Ni 1 kan? Ni 1. Okey, jadi dua kebarangkalian nilai perduaan. Okey, macam ni. Bila input dia 1 saja. Ini adalah input. Okey. Boleh? Kemudian dia tunjukkan contoh 2. Jadual kebenaran bagi dua pemboleh ubah input iaitu A dan B. Bila kita ada 2 pemboleh ubah input, maksudnya N sama dengan 2 kan? Okey, iaitu A dan B. Jadi, kebarangkalian gabungan input ialah berapa? Kebarangkalian gabungan input terdapat dengan formula 2 kuasa N iaitu 2 kuasa 2. Berapa? 4. Jadi, 4 gabungan input. Betul tak 4? 1, 2, 3, 4. Ya, betul ya. Input ni kita ada 2 saja. Input ada 2 iaitu A dan B. Input ada 2, A dan B. Kebarangkalian gabungan input adalah 4. Okey, seterusnya. Contoh 3.
Contoh 3 menunjukkan jadual kebenaran bagi 3 pemboleh ubah input. 3 pemboleh ubah input iaitu A, B dan C. Maksudnya N sama dengan 3. Itu apa dia pemboleh ubah dia? A, B dan C. Jadi kebarangkalian gabungan nilai input ialah berapa? Formula dia 2 kuasa N kan? Jadi 2 kuasa 3. Berapa? 8. Betul tak 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul. Jadi 8 gabungan input. Okey. Seterusnya. Contoh 4 menunjukkan jadual kebenaran bagi 4 pemboleh ubah input. 4 pemboleh ubah input. Maksudnya N sama dengan 4 iaitu pemboleh ubah input yang pertama A, lepas tu B, C dan D. Jadi kebarangkalian gabungan nilai input adalah 2 kuasa N iaitu 2 kuasa 4. Berapa? 16. Jadi gabungan dia ada sebanyak 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Betul 16 gabungan input. Okey. Ini kena ingat ni. Input dia mesti mula daripada kosong. Kosong, semua kosong dulu. Baris pertama semua kosong. Lepas tu dia naik sebanyak 1. Okey, bermula dari belakang ni. 1 kan. Lepas tu 1 kosong. Lepas tu 1 1. Lepas tu 1 kosong kosong. Lepas tu 1 kosong 1. 1 1 kosong. Kena ingat ya. Okey, seterusnya. Rumusan get logik berserta ungkapan boolean dan jadual kebenaran. Nama get yang pertama adalah get done. Done. Ini adalah get logik asas ya, get done. Kita ada 2 input A dan B ni kita panggil sebagai input. Ini simbol done. F adalah output ataupun keluaran. F selalunya kita guna untuk output lah. Keluaran dekat sini F sama dengan A. Input adalah A kan? Yang ni get done. Dan kita guna titik macam ni. Ataupun darab. A darab B. Ini adalah keluaran bagi get done. F sama dengan A titik B. Dibaca A dan B ataupun A darab B. Boleh tulis macam ni juga ya. Dari segi jadual kebenaran, tengok dia ada berapa input? 2 input kan? Bila 2 input, berapa kebarangkalian gabungan input? 2 kuasa N. 2 kuasa 2 sama dengan 4. 4 gabungan input iaitu 0, 0, 0, 1, 1, 0 dan 1, 1. Output ni seeloknya kita tulislah F sama dengan, tulis formula dia. Tulis ungkapan boolean dia, senang nak rujuk. A dan B. A dan B maksudnya 0 dan 0, 0. 0 dan 1, 0. 1 dan 0, 0. 1 dan 1, 1. Untuk get done ni, dia kena dua-dua input dia 1. Dua-dua input dia bernilai 1. Barulah output dia menjadi 1. Ya. Kalau bukan dua-dua bernilai 1, output dia akan jadi 0. Seterusnya kita tengok get yang kedua, get logik asas yang kedua iaitu get atau. Get atau. Atau kita ada 2 juga input, 2 input 1 dan 2. Ini adalah input. Get ni kita panggil get atau. Jadi F keluaran kita boleh buat macam ni.
ungkapan boolean untuk F adalah F sama dengan A atau B. Atau kita gunakan simbol tambah. Okay, F sama dengan A tambah B. Dibaca A atau B. A atau B. Okay. Okey, disebabkan dia ada dua input, jadi kebarangkalian untuk gabungan input juga adalah sebanyak 4 lah. Sama macam tadi kan. Okey, gabungan yang pertama adalah 0, lepas tu 0, 1, 1, 0 dan 1, 1. Kita tengok F sama dengan apa? Tulis ya, biasakan tulis A atau B. 0 atau 0, 0, 0 atau 1, 1, 1 atau 0, 1, 1 atau 1, 1. Okey. Seterusnya, get tak. Okay, tak juga masih get logik asas. Simbol dia, kita tengok ya. Tengok simbol dia macam mana. Ni input satu saja input kan. Jadi, ini adalah input. Berapa input? Satu saja input. Satu input. Okey, yang ni get tak. Okey, ini adalah keluaran. Keluaran dia F sama dengan input dia adalah A. Jadi tak A ataupun bar A. Kita tulis macam ni. F sama dengan bar A. F mempunyai nilai yang bertentangan dengan A. Okey, kebarangkalian gabungan input adalah 2 kuasa 1 iaitu 2. Okey. Jika A bernilai kosong, output dia akan jadi F sama dengan tak. Tak A. A itu kosong kan? Tak kosong adalah 1. Jika A bernilai 1, F sama dengan tak 1 adalah kosong. Okey. Kebarangkalian input dia ada sebanyak 2. Okey, ni 1, 2. Macam tu. Okey, seterusnya. Tak dan. Ini adalah get logik gabungan ya. Gabungan dua get iaitu get tak dan get dan. Kat sini kita ada berapa input? 2 input kan? 2 input. Ini get dan. Ini get tak. Jadi kita tulis macam mana? F sama dengan, kita tulis satu persatu. Dekat sini A dan B. Okay, dekat sini barulah F sama dengan A dan B not. Tak A dan B. Dibaca A dan B bar. A dan B bar. Okay. Macam mana nak tengok dalam jadual kebenaran? Dia ada 2 input kan? 2 input, kebarangkalian gabungan input adalah 4. Okay. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Output kita, ini adalah jalan kira ya, bukan output betul lagi. Ini jalan kira untuk dapatkan output ya. A and B. 0, 0 and 0, 0, 0 and 1, 0, 1 and 0, 0, 1 and 1, 1. Okay, yang ni lah output sebenar kita. Output kita adalah apa formula dia? F sama dengan A and B bar. Not. Maksudnya, songsanganlah bagi output A and B. Okay. A and B 0, not 0, 1. Okay. A and B 0, not 0, 1. A and B 0, not 0, 1. A and B 1, not 1, 0. Okay. Seterusnya, tak atau. Okay, tak atau merupakan get logik gabungan. Okay, gabungan daripada 2 get logik asas, tak dan atau. Okay, kita lukis macam ni. Ini get atau. Ini get tak. Input ada berapa? 2 input. Bila 2 input, gabungan input kita ada 4. Okey, 4 gabungan. Itu 1, 2, 3, 4 ni. Ni ya, gabungan input yang ni, yang kotak mula ni.
Okey, kita ada 1, 2, 3, 4. Okey. Kita tengok macam mana keluaran dia dekat sini. Dekat sini kita boleh tulis sebagai A atau B. Okey, bila dia nak keluar ni dia ada tak kan? Get tak, jadi F sama dengan A atau B bar. Bar semuanya. Okey, jadi dibaca A atau B bar. Cara nak buat dia, kita buat A atau B dulu. 0 dan 0, 0, 0 dan 1, 1, 1 dan 0, 1, 1 dan 1, 1. Okey, F adalah output dia. Output dia macam mana? Output sama dengan A atau B bar. A atau B bar. Jadi tak 0, 1. Tak 1, 0, tak 1, 0, tak 1, 0. Okey, ini output dia. Kena berhati-hatilah dalam tajuk ni. Jangan tersilap. Satu pun jangan silap dalam jadual kebenaran ni. Okey. Seterusnya kita tengok get logic gabungan yang seterusnya eksklusif atau. Dibaca eksklusif atau. Okey, dekat sini dia ada dua input A, B. Yang ni eksklusif. Ini atau. Jadi F kita tulis macam mana? F sama dengan A eksklusif atau dia macam atau juga tapi ada bulat. Lepas tu B. Okey. Okey, macam ni. Jika kedua-dua input bernilai sama maka akan dihasilkan output kosong. Ini kita baca macam mana? F sama dengan A eksklusif atau B. Okey. Contohnya. Okey, ini adalah gabungan input dia. Kita ada 4 gabungan input. A eksklusif atau B. Okay. Cara nak ingat dia, ada kawan bagi petua kat saya, dia buat macam ni. Perempuan atau perempuan tak boleh kahwin. Perempuan dan lelaki boleh kahwin. Lelaki dan perempuan boleh kahwin. Lelaki dan lelaki tak boleh kahwin. Itu cara nak ingat dia lah. Okay. Kalau yang berbeza tu, nilai dia adalah 1. Okay, nak ingat macam tu. Ingat untuk eksklusif or. Okay, eksklusif atau. Sebab nanti kita ada lagi satu eksklusif tak atau. Dia hanya terbalikkan output ni saja. Okay, sekejap ni kita tengok eksklusif tak atau. Eksklusif tak atau dibaca eksklusif tak atau. Ya. Okey, cara nak baca dia yang ni adalah, kita tengok dulu simbol dia. Ini adalah eksklusif. Ini adalah atau. Ini adalah tak. Okey, jadi untuk ungkapan boolean kita boleh tulis sebagai F sama dengan A eksklusif atau B tak. Output dari eksklusif atau diterbalikkan kerana tanda bar. Okey, kita buat macam ni. Dia ada 2 input, jadi kebarangkalian gabungan input adalah sebanyak 4. Okay, kita buat macam tadi juga. Perempuan-perempuan tak boleh kahwin, perempuan-lelaki boleh kahwin. Lelaki-perempuan boleh kahwin, lelaki-lelaki tak boleh kahwin. Okay, yang ni adalah eksklusif atau. Okay, bila eksklusif tak atau, okay, jangan lupa tulis formula. Saya suka tulis formula dia supaya senang kita nak rujuk. Okay, dia terbalikkan daripada eksklusif atau saja. Kalau yang ni kosong, output dia akan jadi bar kosong adalah 1. Bar 1 kosong. Bar 1 kosong, bar kosong 1. Ini output dia. Okay. Okay, aktiviti 2, get logic. Rajah yang berikut menunjukkan gabungan beberapa jenis get logic. Kita tengok dekat situ, kalau dapat rajah macam tu, pertama sekali kita mesti kenal pasti dulu apakah get logic yang terlibat. Kena tahu dulu. Okay. Okay, yang ni get apa? Get atau. Ini get tak. Ini get tak. Mesti kena pasti dulu. Sebelum baca soalan, apa yang dia nak tu kena pasti dulu. Apa nama setiap get tu.
Okey, kemudian baru kita tengok soalan. Tentukan bilangan gate asas yang terlibat. Bilangan gate asas yang terlibat. Ada berapa gate asas yang terlibat? Ya, ada berapa gate asas yang terlibat? Ada 3 gate asas yang terlibat, iaitu 1 gate atau dan 2 gate tak. Okey, jawab macam tu. Okey. 3 gate asas yang terlibat. Okey, 1 gate atau 2 gate tak. Okey. Seterusnya kita tengok yang seterusnya. Lukis semula simbol gate asas yang dinyatakan di A. Simbol gate asas, kita ada gate atau, lukis gate atau. Ini gate atau. Okay, labelkan gate atau. Satu lagi adalah gate tak. Tak macam mana nak lukis? Macam ni. Ini gate tak. Okay, jangan setakat lukis saja, mesti ada nama dia kat bawah. Ya. Okay, lepas tu yang ketiga, C, tulis ungkapan boolean untuk mewakili output F1 dan F2. Okay, kita tengok F1 dulu. F1 sama dengan A atau B bar. Okay, A atau B bar kan? F2 adalah F2 sama dengan tak F1. Maksudnya tak F1 apa? A atau B bar. Okay. Bila ada 2 kali bar dekat atas tu, dia jadi normal balik. Jadi F2 sama dengan A atau B. Jadi tulis cantik-cantik kat bawah ni, F1 sama dengan A atau B bar. F2 saya tulis kat sini. F2 sama dengan A atau B bar, bar lagi sekali, sama dengan A atau B. Okay, macam tu. Tak nampak ni. Okay, macam tu ya. Kemudian, berdasarkan raja gate logik yang diberikan, namakan gate-gate di B1 dan B4. Kita tengok dulu B1. B1 gambar raja ni kan. Ini adalah gate apa ni? Gate atau. Jadi B1 adalah gate atau. B4. B4 gate apa? Memang kita tengok B4. B4. Ini B4 gate dan tak dan. Maksudnya gate tak dan. Ya. Jadi kita tulis balik. B1 adalah gate atau, B4 adalah, yang ni adalah gate tak dan. Okay, tak dan. Ataupun not and. Ataupun NAND. Tapi kamu perlu ikut silibus lah, tulis dalam bahasa Melayu ya. Get tak dan. Okay. Lengkapkan jadual kebenaran yang diberikan bagi setiap gate yang berikut. Ini gate atau kan? Atau maksudnya output dia akan jadi macam mana? F sama dengan A atau B. Okay, kita buat. Kena tulis yang biasakan tulis A atau B. Okay, kosong atau kosong, kosong atau satu, satu atau kosong, satu atau satu. Ini output dia. Okay, betul. Kemudian kita tengok yang seterusnya. Ini adalah gate dan. Output dia adalah F sama dengan
A dan B. Okay, output F sama dengan A dan B. Kosong dan kosong adalah kosong, kosong dan satu adalah kosong, satu dan kosong adalah kosong, satu dan satu adalah satu. Okay, ini jawapan dia. Okay, siap yang tu. Next. Yang ketiga. Okay, yang ketiga. Kita ada get apa kat sini? Tak. Ini get atau. Tak atau kan? Tak atau. Kalau dapat soalan macam ni, biasakan kita buat jalan kerja satu persatu. Okay. Ni kita bahagi dua, yang ni kita buat dulu. Dekat sini adalah A atau B. A atau B. Kat sini barulah output sebenar. F sama dengan A atau B bar. Not kan? Output dia F sama dengan A atau B bar. Kita buat satu persatu, A atau B dulu. Kosong atau kosong kosong, kosong atau satu satu, satu atau kosong satu, satu atau satu satu. Okay. Bila kita takkan A atau B, maksudnya tak kosong satu, tak satu kosong, tak satu kosong, tak satu kosong. Ini jawapan kita. Okay. Seterusnya yang ni, ini adalah get dan ini adalah get tak. So tak dan. Kita buat dulu untuk dan. A dan B. A dan B. Kosong dan kosong kosong, kosong dan satu kosong, satu dan kosong kosong, satu dan satu satu. Output dia adalah F sama dengan A dan B not. Okay, F sama dengan A dan B bar. Okay, ini adalah 1, 1, 1, kosong. Dia terbalikkan daripada output A dan B. Okay. Next. Exclusive OR. Exclusive OR. Okay, senang saja. Kita buat ni Dan ni F sama dengan A exclusive OR B. Jadi output F sama dengan A exclusive OR B. Okay, perempuan-perempuan tak boleh kahwin, perempuan lelaki boleh kahwin, lelaki perempuan boleh kahwin, lelaki-lelaki tak boleh kahwin. Macam tu. Ini jawapan kita. Yang ni adalah eksklusif. Ini eksklusif kan? Ni atau. Ini tak. Okay. Jadi kita buat dulu A exclusive OR B. Okay, yang ni adalah 0, 1, 1, 0. Yang ni coba kalau lain lebih nampak sikit. F sama dengan A exclusive OR B bar. Okay, jadi terbalikkan daripada keluaran A exclusive OR B. Okay. Not 0, not kosong is 1, not 1, kosong, not 1, kosong, not kosong, 1. Ini jawapan kita. Okay. Senang je. Okey, berdasarkan raja logik yang diberikan, padankan get logik pada bahagian A dengan output yang setara dengan get logik pada bahagian B. Okey, untuk soalan ni kita akan gunakan Google Doc. Saya tunjuk melalui Google Doc ya. Okey, saya share melalui Google Doc. Okey, saya share melalui Google Doc, senang. Okay, kalau kita tengok kat situ,
Okey, untuk yang ni lebih mudah untuk kita buat dalam bentuk jadual kebenaran ya, supaya kita nampak output dia. Kalau setakat buat ungkapan boolean memang tak nampak lah. Okay, kita cuba buat ungkapan boolean dulu. Ini F sama dengan A atau B bar. Ini F sama dengan A and B. Ini F sama dengan A atau B. Ini F sama dengan not A plus not B bar. Not A tambah not B bar. Okey, yang ni F sama dengan not A and not B bar. Okey, untuk C, F sama dengan not A and not B. Kita buat dalam bentuk jadual kebenaran ya. Ada berapa input kat sini? 2 input. Jadi A dan B. Lepas tu kita ada A atau B, A atau B bar. Okey, ini output kita yang sebenar. Jadi kita buat 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. 0 atau 0, 0, 0 atau 1, 1, 1 atau 0, 1, 1 atau 1, 1. Okey. Bar A atau B, maksudnya kita terbalikkan output bagi A atau B. Okey. Tak 0, tak 0, 1, tak 1, 0, tak 1, 0, tak 1, 0. Okey, macam tu baru 1. Seterusnya yang kedua, saya tukar color lah, senang sikit nampak. Okay. A, B. Okey, output dia adalah F. F sama dengan A and B. Macam tu. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Okey. 0 dan 0, 0, 0 dan 1, 0, 1 dan 0, 0, 1 dan 1, 1. Okey. Seterusnya yang ni A, B, F sama dengan A atau B. Okey, gabungan input adalah sebanyak 4 iaitu 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. F sama dengan A atau B. 0 atau 0, 0, 0 atau 1, 1, 1 atau 0, 1, 1 atau 1, 1. Okey. Terusnya yang ni pula, yang bawah ni, ni panjang sikit lah. A, B, lepas tu kita buat not A, not B, lepas tu not A or not B, lepas tu F sama dengan not A atau not B bar semua. Okey, saya sebut not not tu adalah bar lah ya. Tak. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Bar A. A adalah 0, bar 0, 1. A 0, bar 0, 1. A 1, bar 1, 0. A 1, bar 1, 0. B bar. B adalah 0, bar bagi 0 adalah 1. Ini 0, ini 1, ini 0. A bar atau B bar. A bar atau B bar, 1 atau 1, 1, 1, 1, 0. F sama dengan A bar atau B bar, bar semua, maksudnya 0, 0, 0, 1. Okey, macam tu. Seterusnya yang ni pula. Okey, kita tukar color. Nampak rapat sangat.
Tukar color ni pula. A, B, not A, not B, not A and not B, not A and not B bar. Okay, jadi dia akan jadi 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Okay. A bar, A kosong, bar A 1, 1, 0, 0. Okay, B kosong, bar bagi kosong adalah 1, 0, 1, 0. Okay, A bar and B bar. A bar dan B bar 1, 0, 0, 0. Bar, A bar and B bar maksudnya not A bar and B bar 0, 1, 1, 1. Macam tu. Okey, yang ni pula A, B. Lepas tu kita ada A bar, not A, not B. Lepas tu kita ada F sama dengan not A and not B. Okay, gabungan dia 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. 1, 1, 0, 0. 1, 0, 1, 0. Okay. F sama dengan A bar and B bar yang ni 1, 0, 0, 0. Okay. Jadi kita dapat dah output dia, dapat tengok dah output dia macam mana. Sekarang ni kita padankan. Okay, kita padankan output bagi soalan atas ni 1000. Ada tak yang bawah tu output dia 1000? Okay, soalan C kan. Jadi untuk soalan 1 ni dia sama dengan soalan output yang sama dia adalah pada soalan mana? Soalan C. Okay. Saya buat tebal sikit. Okay, ini jawapan dia pada soalan C. Okay. Yang ni, yang kedua. Output dia 001. Okay. Jadi, sama dengan soalan A. Ini jawapan dia pada soalan A. Okay. Yang ni, output dia 0111. Sama dengan soalan B. Jawapan dia adalah soalan B. Jadi awak boleh padankan lah. Yang ni. Okay. Padankan ke sini. Nak padankan nanti tak elok pula. Yang ni Ini ke soalan B. Yang ni untuk soalan B. Macam tu. Okay. Yang ni. Satu ni jawapan dia adalah pada soalan C. Okay, seterusnya soalan 2 jawapan dia adalah pada A. Okay, macam tu. Okay. Boleh Bila kita tulis ungkapan boolean saja kita tak nampak jawapan dia kan. Jadi lebih baik kita buat dalam bentuk jadual kebenaran. Okay. Okey, ada lagi tak soalan lain? Okey, yang ni tadi kan jawapan kita. Mana jawapan kita tadi? Okay. Soalan ni jawapan kita adalah ke sini. Okey, soalan 1 ke C. Soalan 1 adalah C. Soalan 2 adalah A. Okey, itu jawapan kita. Soalan ni. Jadi untuk soalan
Untuk soalan 2 ni, selepas kita buat pengiraan dalam bentuk jadual kebenaran, kita dah dapat jawapan kan? Okay, soalan 1 ni, bahagian A ni, yang 1 ni jawapan dia adalah C. Okay. Untuk soalan 2, jawapan dia adalah A. Okay, dan untuk soalan ketiga, jawapan dia adalah B. Okay, macam tu. Okay. Seterusnya. Okay, soalan latihan. Soalan latihan ni kita ada banyak soalan. Yang ni awak mulakan, awak jadikan soalan latihan ni, kita ada banyak soalan. Saya nak awak tolong jawab dalam buku latihan ya. Sambung jawab dalam buku latihan di samping soalan yang kita bincang tadi, tolong salin dalam buku latihan. Dan jawab ni semua ya, habiskan semua ni. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Bye. Jumpa lagi.